Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, Masya Allah, Barakallah fi Muzakir Syukri Izzat Isa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zikri Alif Ahmad Nubli, Masya Allah. Firdaus Fikri Kadir Sayyid Sufyan Afizul Wahab Abu Nibras. Oh, Abu Nibras ni. Nibras ni satu kitab ni nama Nibras. Nibras satu kitab ni, Syarah Aqaid ni nama kitab ni, Abu Nibras. Syarah Aqaid ni, Syarah Aqaid Nibras. Masya Allah, Masya Allah. Tuan-tuan boleh hadirkan diri dengan iman dan ihtisab. Dengan iman dan ihtisab, yakin kita kepada perintah Allah. Apa yang kita buat ini ialah semata-mata kerana perintah Allah. Dan kedua ialah dengan ihtisab, iaitu dengan kita meyakini janji-janji Allah, dengan kita menghadirkan apa yang dijanjikan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma uhiya ilayya an ajma'al mal wa akum minat tajirin walakin uhiya ilayya an sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Ya, malam ni kita berada pada muka surat 198 dalam jilid ke-5 pengajian umum kita, dalam fasal kedua dalam kitabud da'wat. Fasal kedua, iaitu hadis ke-22 30. Ya, Nubli 22 30 malam ni. Muhammad Rushdi Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iaitu kita muka surat berapa Betul tak? Muka surat 198. 2230. Okey. Doa merupakan khulasah kepada ibadat. Doa ni merupakan khulasah kepada ibadat. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Summa qara'a rabbukum ud'uni astajib lakum. Surah Ghafir ayat 60. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibn Majah. Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa ialah ibadat. Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maksudnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan permintaanmu. Surah Al-Ghafir ayat 60. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah. Ini kesemuanya hadis. Kenapa? Penerangan apa maksud doa itu ibadat dan doa itu khulasah kepada ibadat. Kenapa? Seolah-olah Nabi berdoa secara berlebihan. Seolah-olah Nabi berdoa secara berlebihan dan bersungguh-sungguh. Lalu Nabi bersabda, doa itu ialah ibadat. Seolah-olah Nabi berdoa. Nabi menunjukkan perkara ini dalam bentuk mubalaghah, iaitu nak memperbanyakkan. Satu-satu perkara baginda sallallahu alaihi wasallam bila nak memberi penekanan di dalam melakukan sesuatu perbuatan, maka penekanan itu ditekan. Dan
Kenapa diberi penekanan? Kerana nak bagi tahu kepentingan perkara tersebut, sama ada perkara itu perlu dilakukan ataupun perkara itu perlu ditinggalkan. Maka itu kita panggil dia secara berlebihan. Dalam bahasa Arab kita panggil dia mubalaghah. Benda ini dalam bentuk mubalaghah, maknanya ekstrim. Dia mengekstrimkan satu-satu perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memubalaghahkan. So saya suka guna bahasa mubalaghah, iaitu benda tu digunakan, diberitahu secara berlebihan. Kenapa? Untuk memberi kepentingan di dalam sesuatu pekerja. Contoh dulu, kita dah bagi contoh dah perkara ini. Bila orang-orang Arab, dia tidak menyukai, orang-orang Arab telah menyukai anjing itu satu kehidupan mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimbulkan kebencian di dalam hati mereka, maka Nabi mubalaghahkan. Nabi mubalaghahkan. Nabi membuat satu perkhabaran, itu Nabi sabdakan dalam bentuk mubalaghah, agak ekstrim sikit, agak lebih sikit akan kebencian terhadap anjing tersebut. Nabi kata uqtulul kilab haitsu syi'tum. Misal contoh dia, bunuhlah semua anjing-anjing bila kamu jumpa, bunuhlah. Bila kebencian itu telah memasuki hati sahabat, maka Nabi ringankan sabdaannya. Ya, anjing boleh dibunuh, tapi hanyalah anjing yang hitam dan ganas sahaja. Anjing hitam dan ganas sahaja. Last kali Nabi sabda, bila sudah ada kebencian yang begitu mendalam kepada anjing tadi, sebab dia menjadikan anjing tu pet. Kalau kita kan binatang pemeliharaan, pet ni benda yang kita sayang. So perlu ada. Maka bila timbul perasaan benci tadi, Nabi kata mali wal kilab. Apa kena mengena pula aku dengan anjing ni? Kau nak tanya aku buat anjing. Pada masa tu, so Nabi mubalaghahkan. Jadi seolah-olah berdoa secara berlebihan. Huwal ibadat. Ad-doa huwal ibadat. Doa ni ibadat, Nabi kata. Doa ni ibadat. Memang betul pun doa itu ibadat. Sebab apa? Untuk secara berlebihan dan bersungguhan. Lalu Nabi bersabda, doa ialah ibadat. Nak beritahu, misalnya kan doa aja, orang kata okeylah, doa aja. Ibadat ni, masa contoh ni, ibadat ni, maka akan timbul satu kebesaran, akan timbul satu ismah, kemuliaan itu. Jadi bukan tak menafikan yang lain. Kita dah beritahu tak menafikan yang lain. Nabi kata, jika kamu takut untuk berjuang dan jika kamu kedekut untuk bersedekah, maka berzikirlah sebanyak-banyaknya. Seolah-olah berzikir itu mengambil tempat sedekah dan berzikir itu mengambil tempat berjuang. Sebenarnya tak. Cuma Nabi nak ahmiyatkan, Nabi nak pentingkan, Nabi nak meng-highlightkan. Highlight pula dah. Nabi nak meng-highlightkan perkara tadi, supaya perkara ini juga perlu dibuat dengan bersungguh-sungguh. Jadi sebab itu Nabi mengatakan doa tadi ibadat. Doa ialah ibadat. Jadi ketika berdoa, seorang hamba akan bertawajuh dan memberi perhatian yang sepenuhnya kepada, bila kita berdoa kan, hati kita tenang, tawajuh kita sepenuhnya pada Allah. Perhatian kita tak ada pada lain dah. Sekarang perhatian kita doa sambil tengok kat lain, tak ada. Doa tu minta dengan Allah tu, tumpuan kita, tawajuh kita, penumpuan kita hanya kepada permintaan yang kita pohon. Hanya pada permintaan yang kita pohon. Dalam mazhab Hanafi, adakah anjing itu najis? Yang ringan. Sebab tengok orang-orang Pakistan
jadikan anjing tu macam kucing. Begini, dalam mazhab Hanafi, anjing hanya dibasuh 3 kali sahaja, seperti najis yang lain, seperti najis dia bukan najis mughallazah, dia hanya dibasuh seperti najis yang lain sahaja 3 kali. Dalam mazhab Maliki, anjing tidak najis, tapi dia perlu dibasuh. Dalam mazhab Maliki, anjing perlu dibasuh 7 kali. Bekas jilatan anjing dan sebagainya perlu dibasuh 7 kali, tetapi dia bukan najis. Dan basuh itu telah kita bahaskan dulu di dalam bab dalam jilid kedua dulu, tapi mungkin baca balik semula. Cikgu Izzat tengok balik, cuma tengok orang Pakistan kan. Maksudnya bagi mereka anjing tu kalau sama kering, okey ya. Lepas tu macam dia kena basuh 3 kali saja, dia tak lebih daripada 3 kali. So nampak familiar sikit lah, nampak macam rapat sangat, begitu. Dan begitulah sebab Nabi nak timbulkan kebencian tadi dalam hati. Okey kan, dia tanya persoalan tu, tiba-tiba saya jawabnya lah. Okey, dia tidak pernah, maknanya dia merasa tidak berhajat kepada selainnya. Jadi kita doa ni, kita tawajuh, hajat kita tumpu pada Allah. Sebab ibadat kan, kita buat ibadat, bukanlah sambil ibadat tu kita sembahyang, kita boleh bual lagi, kita boleh tengok sana sini lagi. Kita tadi dalam sembahyang kita dengan khusyuknya meletak tangan di mana, tempat rukuk kita macam mana, kita tengok tempat sujudnya macam mana. So kita memberi komitmen dan kita memberi perhatian sepenuhnya di dalam berdoa. Jadi dia merasa tidak berhajat kepada selainnya. Jadi kita kena rasa aku tak nak siapa pun, Allah saja, aku nak minta dengan Allah saja. Sebab Allah yang boleh bagi pada aku, sebab Allah yang boleh perkenankan pada aku. Yakin dengan doa. Sebab sekarang kita doakan dengan hati yang ghafil. Baca Allahumma rabbana atina fid dunya, tapi hati kita ghafil, hati kita leka, hati kita tidak tawajuh kepada zatnya. Jadi sebab itu Nabi mentambihkan kita, memberi peringatan kita, ibadat ni, tahu ibadat ni, macam tu. So timbul kita dalam berdoa, kita rasa seronok, dan dia tidak menaruh harapan kepada selainnya, juga tidak akan memuji zat. Dia juga akan memuji zat yang Maha Esa dan menzahirkan wahdaniyahnya dengan harapan permintaannya. Ya Allah, Engkaulah yang Maha berkuasa, Engkaulah yang Maha penakluk, Engkaulah yang Maha segala. So kita memberitahu tentang wahdaniyahnya Allah. Engkaulah yang Esa, tiada sekutu bagimu. Maksudnya dalam doa tu kita menzahirkan wahdaniyah, menzahirkan Esa kepada Allah, supaya apa? Pengharapan, supaya harapan permintaannya itu dimakbulkan. Dia akan merendahkan dirinya di hadapan Allah. Perkara ini dikuatkan lagi oleh firman Allah SWT, innal ladzina yastakbiruna min ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang takabur serta sombong daripada beribadat. So ibadat di sini kita maknakan dia doa. Orang sombong berdoa dengan Allah, kepadaku akan memasukkan mereka dalam keadaan, memasukkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan hina. So Allah ulangkan, masukkan mereka dalam keadaan hina. Jadi orang takabur ni dalam ibadat mereka, doa pun takabur. Allah Ta'ala, tak, kita doa ajiz, menzahirkan kita seorang hamba yang kerdil, kita seorang hamba yang sangat berhajat, yang boleh menunaikan hajat kita. Tak ada siapa illahu kecuali Allah sahaja yang boleh menunaikan hajat dan segala permintaan kita. Ud'uni astajib lakum, kau doalah dengan aku,
kau pohonlah dengan aku, nescaya aku akan memperkenankan doa-doamu. So kita di depan Allah dengan sifat ajizana, dalam Urdu kata panggil ajizana, sifat merendah diri, menghina dan memohon kepada Allah. Bila kita nak meminta dengan seorang kan, kita kena minta deep dalam hati, dalam kita minta kita dengan mengecilkan diri kita. Sebab Allah, kita nampak satu jalan saja, kita nampak rezeki satu jalan saja. Jadi sedangkan yang boleh bagi rezeki pada kita Allah Ta'ala, yang mana dengan Allah itu ribuan jalan sumber rezeki. Tapi kita kena mohon, kita kena baca apa, macam mana kita tawajuh pada Allah, kita baca doa pada Allah. So Allah akan buka ribuan doa, ribuan jalan, walaupun sudah tiada jalan. So Allah yang boleh menjaga. Sebab tu Allah kata dia suka sangat orang yang berdoa kepadanya. Allah sangat suka dan sayang orang yang berdoa kepadanya. Dan Allah tak suka, Allah benci dan Allah tak suka pada orang yang mana dia tak minta dengan Allah. Hadis ke-22 31. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa mukhul ibadah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa ialah parti kepada ibadat. Doa ni parti ibadat, mukhul ibadat. Dalam surat kedua, daurah ke-7 adalah dengan tuan-tuan. Tengok, kita ada Google Man. Kita ada pencari, masya-Allah. Terima kasih kepada Muzakir Syukri, masya-Allah, barakallah. Allah Taala. Hawalah, kita panggil dia hawalah. Hawalah ni memberitahu tempat di mana kita perlu untuk membuat rujukan. Itu kita panggil dia hawalah. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu pengetahuan, kita panggil hawalah. Kau ambil mana hawalah dia? Mana kau cari dalil hawalah tadi? So kita panggil dia hawalah. So Maulana Zakaria rahmatullah alaih mengatakan hawalah itu satu keberkatan. Hawalah itu adalah satu keberkatan. Dia ada satu keberkatan, hawalah. Hawalah sahih, dan hawalah ni adalah satu keberkatan. Dia adalah satu keberkatan. Okey, doa ini juga mukhul ibadah. Biasanya kita terjemah mukhul ibadah, doa ni otak kepada ibadat. So saya tak terjemah otak, saya terjemah pati-pati. Perahan tu, perahan ibadat ialah doa. Conclusion dia tu, maksudnya penyudah dia tu, pati dia tu. So kita nak pati. Otak tu okey jugalah. Biasanya ada orang terjemah mukhul tu, orang terjemah otak, tapi situ saya terjemah pati. Hakikat ibadat ialah untuk mendapatkan ikhlas. Ibadat tu apa maksud dia? Ikhlas dan merendah diri serta menganggap diri kita hina. Perkara ini terhasil ketika berdoa. Sebab pengharapan kita dengan Allah, kita mengharapkan pada Allah dengan kita mengecilkan kita sekecil-kecilnya. Kita mengecilkan diri kita sekecil-kecilnya supaya pengharapan kita pada Allah. Orang yang suka berdoa, Allahu Akbar. Kelebihan berdoa 22-31. Hadis ke-2232. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un aqrama 'ala Allah min ad-du'a. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah wa qala Tirmizi hadza hadisun hasanun gharibun. Hadisun gharibun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan lagi gharib.
tiada perkara, penerangannya, tiada perkara yang lebih tinggi daripada doa. Maksudnya ialah dalam perkara ibadat dan zikir. Oleh itu dia tidak bersalahan dengan firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi azqakum. Inna akramakum, maksudnya orang yang paling mulia dalam kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Tu dalam indallahi azqakum. Jadi orang di kita tengok laulal i'tibarat la batalatil hikmah. Kelas apa ni? Kelas apa ni? Okey, mungkin orang pertama kali dia masuk. Ini kelas kita, kelas pengajian hadis dalam kitab ilmu hadis lah. Dalam kitab ilmu hadis, iaitu kitab kita ada 12 jilid. Sekarang kita berada di jilid ke-5. Tuan-tuan, Hafiz Muhammad ni mungkin dia peserta baru kita. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang kepada kelas kita. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, jadi tidak ada satu yang lebih tinggi daripada berdoa. Jadi dia bezakan. Nabi kata laisa syai'un aqrama 'ala Allah min ad-du'a. So sebab tu kita kata bila kita melebihkan satu benda, kita tak menafikan sebab sudut yang berbeza. Di sini sudut yang tiada perkara yang lebih tinggi daripada doa. Maksudnya ialah dalam perkara ibadat dan zikir. Dalam ibadat dan zikir, hak tingginya doa. Maksud yang paling mulia di sini orang-orang yang paling mulia ialah orang yang bertakwa. Jadi orang yang mulia, siapa orang mulia? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang mulia? Ialah orang yang bertakwa. Sudut kemuliaan ni sudut ibadat dan zikir. Lah kita katakan dahulu pada pelajaran pertama kita, pada bab pertama dahulu, dalam hadis pertama kita, ni hadis ke-2000 dah kita. Hadis pertama kita, iaitu hadis pertama kita beritahu satu orang tadi dia akan takbir, dia akan beritahu dari sudut mana dia lihat. Dari sudut mana dia lihat. Okey. Kalau dia kata masjid tu kubah sebab dia tengok ke atas. Masjid tu mimbar sebab dia tengok ke depan. Masjid tu pintu sebab dia tengok ke tepi. Sebenarnya pemberitahuannya mengikut sudut mana yang dia lihat, iaitu kita panggil dia item. Jadi sini Nabi SAW nak beritahu pada kita sudut ibadat dan sudut zikir ialah yang paling mulia doa. Sudut ketakwaan, sudut orang yang mulia di kalangan kamu ialah orang yang bertakwa, orang yang mulia. Sudut kemuliaan. Jadi Nabi kata perkara pertama yang akan disoal pada hari kiamat ialah tentang penumpahan darah. Sedangkan dalam riwayat kata sembahyanglah pertama yang akan disoal pada hari kiamat. Jadi sudut yang berbeza. Jadi sudut yang berbezanya ialah apa? Sudut yang berbeza pertama yang akan disoal pada hari kiamat dari sudut ibadat. Tapi kalau dari sudut hukukul ibadat tu hukukullah lah. Hak Allah, perintah-perintah Allah yang perlu kita tunaikan. Dari sudut hukukullah, maka dikatakan solatlah yang mula-mula ditama. Tapi kita ada dua hak. Satu hukukul insan, hukukul ibad dengan manusia. Jadi dari sudut hukukul ibad, perkara yang akan disoal pertama ialah tentang penumpahan darah. So dia item yang berbeza. Maka dengan item berbeza tadi, apakah perkara-perkara yang mula-mula akan disoal. Okey, hadis seterusnya 2233. Doa boleh mengubah takdir. Saya bracketkan dalam takdir tadi, takdir muallaq. Sebab kita dah belajar di dalam bab takdir dulu di dalam Kitabul Iman, bab yang ketiga, babut taqadir. Di situ terdapat 47 hadis yang mana kita telah jelaskan satu persatu. So mereka yang datang daripada awal, dia dapat tahu dah saya telah bracketkan sebab dia ada kesinambungan. Tapi mungkin walaupun dia tak ada, dia datang lewat pun tak kisah.
Kalau dia dah orang dah belajar, dia dah faham apa maksud topik yang saya nak kemukakan di situ, iaitu doa boleh mengubah takdir. Takdir itu adalah ditulis itu muallaq. Sebab takdir ada dua, mubram, muallaq. Mubram, muallaq. Mubram takdir yang tak boleh diubah. Muallaq takdir yang boleh diubah dengan doa dan amal. So mana muallaq, mana mubram? Indallah. Indallah saja Allah tahu takdir, mana takdir yang muallaq itu, mana takdir mubram itu. Jadi di sini kalau boleh mengubah, doa boleh mengubah takdir, maksudnya takdir yang muallaq. Cuma kita tak tahu mana takdir muallaq untuk kita. Jadi sebab itu kita diberi usaha, dan salah satu usaha yang mulianya ialah doa setelah kita melakukan pekerjaan. Ni doa ni mesti buat. Sebab tu saya katakan kita nak istimrar fid doa. Kita nak dalam hati kita berterusan dengan doa. Tak semestinya kita berdoa dengan menangkat tangan saja, tapi ada cara. Nanti dia akan beritahu mana cara yang terbaik untuk kita berdoa, macam mana tangan kita. Kalau kita nak berdoa nak mengangkat tangan, macam mana terbaik dalam doa mengangkat tangan tadi. Tapi ada tempat yang tak perlu kita angkat tangan. Misalnya doa nak makan, doa nak makan semua angkat tangan. Saya kadang-kadang keliru. Jadi orang dah angkat, okeylah angkatlah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebenarnya benda tu tak perlu pun, doa tu tak perlu angkat tangan pun. Sebab itu salah satu doa-doa masnun. Jadi doa-doa masnun ni doa-doa masnun yang kita buat di dalam kehidupan muasyarah kita, di dalam kehidupan harian kita. Doa-doa harian kita, doa-doa yang mana kita nak memulakan sesuatu perbuatan tadi, maka dia panggil doa-doa masnun, doa-doa harian. Doa-doa itu tak perlu kita angkat tangan pun. Tak, kalau tu itulah juga. Jangan menggunakan perkataan kalau. Tak, ada kalau tu dia ada dua. Mana tempat yang tak boleh menggunakan kalau, mana tempat yang mana boleh kita menggunakan perkataan kalau. Boleh, ada tempat. Dia tak semestinya tak boleh semua tempat. Bukan tak boleh semua tempat. Jadi yang tempat yang tak boleh tu ada maksud dia. Ada maksud dia. Tempat yang boleh tu ada tak ada maksud dia. InsyaAllah dalam bab tu kita akan beritahu di dalam ada tempat dia tadi. Tempat yang mana kita tak boleh menyatakan kalau. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, tak boleh. Dan ada tempat boleh kita mengatakan begitu, tak menyalahi. Sebab dia ada konsep. Dia satu larangan. So larangan tu fil abad. Larangan tu secara umum atau larangan tu secara khusus. So dia perlu bahaskan lagi. So sebab tu kita tak tengok satu-satunya. Ziarah dipanjangkan umur tu bab lain pula. Dia macam-macam amal. So amal ni kita lah yang kena tengok, yang kita kena pilih. Dia macam-macam. Ada ziarah panjang umur, betul lah panjang umur. Doa pun panjang umur, begitu. Okey. Wa an Sulaiman al-Farasi radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam la yuraddu qada'a illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru, rawahu Tirmizi. Sayyidina Salman Farsi radhiyallahu anhu meriwayatkan, Sayyidina Farsi radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perkara yang boleh menolak qada melainkan doa. Tidak ada perkara yang boleh menambahkan umur melainkan melakukan kebaikan dan taat. Di situ kepada kedua ibu bapa. Kenapa taat kepada dua pula ibu bapa? Sebab albirru walidain. Albirru, sebab tu perkataan albir ni biasanya kita kaitkan dengan birru walidain. Birru walidain. So dia perkataan dia sebut albir sahaja.
So dalam terjemahan saya bracketkan meminta melakukan kebaikan. Jadi kebaikan tu khusus kebaikan pada ibu bapa. Jadi orang yang buat kebaikan pada ibu bapa ni umur dia panjang. Sebab daripada perkataan bir, biasanya perkataan birru walidain. Allah Ta'ala kata birru walidain, buatlah baik kepada dua ibu bapa. So kadang-kadang Nabi sebut umum, so kita khususkan sebab dengan perkataan bir ini biasanya Nabi bawa perkataan walidain. Walaupun tidak diceritakan di sini, tapi di dalam tempat-tempat yang lain, di hadis-hadis yang lain, Nabi mengemukakan birru walidain. Al-birru walidain. Jadi banyak ayat doa. Patut Nabi kata dalam bab doa kan, boleh tak kita minta selain daripada Allah? Sahabat bertanya, boleh tak kalau kita tak jumpa orang, boleh tak kita dah minta dah dengan Allah, boleh tak kita minta dengan orang? Nabi kata fasalis salihina, minta dengan orang soleh. So orang soleh ni banyak takrif soleh, tapi soleh yang dimaksudkan di sini ialah dua golongan yang mana diterangkan dalam ayat wala tubtilu, mengenai sedekah. Wala tubtilu a'malakum, wala tubtilu sadaqatikum, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan man dan aza. Man suka ungkit, aza suka susahkan orang. Macam mana susahkan orang? Orang tu dia kata, oh tu tengok orang tu lah aku bagi selalu. Merendahkan orang tu, menyebabkan orang memandang hina kepada orang yang telah kita beri. So dia kembali kepada di situ. Okey, Bandar Syakirin. Terima kasih Majid Syakirin. Jazakallah, tak apa. Okey, Hiz Muhammad, tak apa, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi cuma dalam tu dia tak masuk lagi lah bab sini. Syakirin tu baru jilid kedua kami belajar di situ. Okey, alhamdulillah. Jazakallah. Jadi di sini ialah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Okey. Jadi dari penambahan umur melainkan kebaikan dan taat kepada ibu bapa. Jadi taat di sini maksudnya kebaikan, kita buat baik dengan ibu bapa. Panjang umur. Takdir yang dimaksudkan di sini ialah kedatangan perkara yang tidak disenangi. Takdir yang dimaksudkan di sini ialah perkara yang tidak disenangi. Ia menyebabkan seorang insan merasa takut. Maksud hadis ini ialah apabila Allah memberi taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, maka Allah akan menghindarkan dirinya daripada perkara-perkara yang tidak disenangi. Jadi orang yang mana dia banyak berdoa, Allah akan hilangkan dia, Allah akan hindarkan dia daripada perkara yang tidak disenangi. Takdir terbahagi kepada dua, satu takdir mubram dan satu takdir mu'allaq. Takdir mubram ialah keputusan yang tidak boleh diubah, kedatangan perkara yang tetap dan tak mungkin berubah lagi. Takdir mu'allaq pula ialah takdir yang boleh berubah atas dasar sebahagian asbab. Takdir yang disebut di dalam hadis di atas ialah takdir mu'allaq. Apa maksud dengan kebaikan umur bertambah? Apa maksud kebaikan dan umur tu bertambah? Dengan sebab doa umur bertambah, kebaikan bertambah. Dalam hadis di atas dinyatakan bahawa kebaikan akan menambahkan umur. Kebaikan yang kita buat tu tambahkan umur. Maka hendaklah difahami bahawa penambahan dan pengurangan umur yang disebut adalah berdasarkan kepada takdir mu'allaq. Dalam takdir mu'allaq ditulis si fulan jika melakukan kebaikan maka umurnya akan bertambah, dan jika tidak melakukannya maka umurnya mengikut seperti yang asal. Keadaan ini juga ada ditulis di Lauh Mahfuz. Misalnya ditulis si fulan jika melakukan haji dan berjihad maka umurnya daripada 40 ditambah kepada 60.
jika dia melakukan haji dan jihad, maka umurnya bertambah kepada 60. Sebahagian ulama berkata maksud hadis ini ialah seorang yang melakukan kebaikan seolah umurnya tidak disia-siakan langsung. Dalam 24 hours kita tu berguna semua sekali. Tak ada pun masa yang mana masa-masa itu yang tidak ada faedah. Seolah umurnya ditambahlah. Oleh kerana itu dikatakan kebaikan yang dilakukan oleh insan menyebabkan umurnya bertambah. Umurnya kalau dia berada di bawah takdir mubram, dia tak boleh ubah dah. Tapi maksudnya walaupun umur pendek, tapi banyak benda yang dia boleh buat. Umur pendek tapi banyak perkara yang boleh dibuat. Misalnya kita tengok masyaikh kita, guru-guru kita, usia yang hanya 60-70 tahun. Dengan usia tu, Masya Allah, boleh menulis beribu-ribu kitab. Hadrat Tanwi rahmatullah alaih, guru kami, atuk kepada guru kami, guru atuk lah, peringkat atuk. Dia adalah guru kepada guru saya, Maulana Ashraf Ali Tanwi. Beliau mengarang kitab dan risalah 1400 kitab dan risalah. Kita nak tulis sikit, dia tulis 1400 kitab. Setiap hari berzikir lafaz Allah 25,000. Setiap hari boleh baca Quran 10 juzuk. Masya Allah. Masa dia berkat walaupun masa pendek, banyak kerja dibuat. Macam kita kata, orang tu kehebatan dia tu seperti 10 orang. Maknanya ketangkasan kerja yang dia buat dia kata kau seorang tak apa macam 10 orang. Aku ni kalau seorang macam separuh orang. So maksudnya kehebatan dia. Engkau Masya Allah, seorang dia ustaz macam 10 orang. Syekh Ismail Sayyid Ismail Syahid yang telah saya ceritakan pada tuan-tuan dahulu, Sayyid Ismail Syahid rahmatullah alaih, dianggap oleh Inggeris dia satu company. Company ni satu company, pekerja dia lebih kurang 40 paling minimum dalam company. Kalau satu company kecil ke besar, so dalam satu company itu ialah saya nak minta ijazat berkat markah. Tuan-tuan sabar dulu, nak minta ijazat berkat itu semula. Tuan-tuan dengar dulu, tuan-tuan tawajuh je. Di sini tuan-tuan tawajuh pada apa yang saya nak cerita ni. Nanti kita minta semula berkat markiyah ke, berkat apa-apa pun nanti. Ambil berkat ke, berkat markiyah. Tuan-tuan, saya nak tuan-tuan tawajuh dengan apa yang saya nak fokuskan di sini. Tawajuh insya-Allah, tawajuh. Jangan tulis selain daripada apa yang kita baca. Kalau tuan-tuan nak boleh, kita boleh insya-Allah nanti kita. Dan doa-doa orang yang soleh pun boleh juga kita minta dengan orang yang soleh. Bila dan banyak ayat-ayat yang mengatakan boleh kita menggunakan nama orang yang soleh sebagai wasitah permohonan doa kepada mereka. Boleh, tak ada banyak masalah. Ada ayat pun, berdoalah dengan Nabi tersebut, berdoalah kamu dengan Nabi kamu supaya kamu diampunkan. So minta keampunan pun melalui Nabi SAW. Kita panggil dia wasilah. Berwasitah dan berwasilah. Boleh insya-Allah. Tuan-tuan, so tuan-tuan beri penumpuan pada siapa yang saya nak tawajuhkan di sini insya-Allah. Tawajjahu. Bertawajuhlah kita. Jadi tengok Jadi seolah-olah maksudnya umur yang pendek tu boleh buat macam-macam. Sebagian ulama berkata maksud hadis ini orang yang melakukan kebaikan seolah umurnya tidak disisiakan langsung. Seolah-olah umurnya ditambah, macam tambahlah, macam Syekh Sayyid Ismail Syahid rahmatullah alaih, Inggeris menganggap dia satu company. Apa maksud dia? Dia punya seorang boleh buat kerja macam 40 orang. Mana keberkatan masa yang diberikan kepadanya. Mengikut taujih pertama, penambahan umur benar-benar berlaku
Maknanya umur boleh berubah, boleh bertambah daripada 60 sampai 70. Mengikut taujih kedua, makna taujih kedua, keberkatan, makna penambahan umur pada hakikatnya tak berlaku, cuma dengan masa yang pendek. Masa yang pendek dia boleh buat macam orang hidup yang panjang, juga dikatakan umur yang panjang. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-22, 22:34 dan 22:35. 22:35. Doa menolak bala. Boleh juga. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma la yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Rawahu Tirmizi wa rawahu Ahmad an Mu'adz bin Jabal qala Tirmizi hadza hadisun gharibun. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa memberi manfaat pada musibah yang telah berlaku. Dunia ni memberi manfaat. So saya bracket sebab oleh kenapa doa ni menolak bala, saya bracketkan musibah yang berlaku dan juga yang belum berlaku. Oleh itu berterusanlah dengan doa, wahai hamba-hamba Allah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini ialah gharib. Okey, apa perkara yang berlaku, maka untuknya ialah doa yang bermanfaat. Apa-apa perkara yang sudah berlaku, maka untuknya itu doalah yang bermanfaat. Apa haklah berlaku, kita doa supaya apa yang kita buat tadi dapat manfaat. Maksudnya ialah apabila musibah dan bala telah turun, jika ia bersifat mu'allaq, mana bala tu dah turun tapi sifat dia mu'allaq, maka doa akan menolak bala tersebut dan manusia akan terselamat daripadanya. Dengan keberkatan Nabi kata, apabila Nabi SAW telah menerima syur yang dicadangkan dalam mesyuarat, syur yang dicadangkan oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Allah Ta'ala menyukai syur yang dicadangkan oleh Sayyidina Umar. Setelah pemilihan Nabi dengan berkat mesyuarat tadi, Nabi memilih doa Sayyidina Abu Bakar untuk yang nak dibuatkan kepada yang mereka-mereka yang ditawan di Badar. Oleh kerana Nabi SAW buat keputusan, dengan keberkatan keputusan itu, Nabi SAW membuat keputusan, ialah keputusan dia bersasarkan pada cadangan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi Allah SWT menyukai cadangan Sayyidina Umar. Dengan sebab itu Allah telah turunkan bala. Bala itu bersifat mu'allaq. Nabi kata, aku telah lihat bala-bala itu berada di hujung-hujung pelepah tamar. Nabi nangis tu. Bila Nabi bila terima syur Abu Bakar, wahyu datang kepada Nabi bagi tahu Muhammad, syur yang Allah nak syur Umar, cadangan yang Allah nak cadangan Umar. Maka atas pemilihan cadangan yang silap tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan bala, dan bala itu begitu hampir dengan kamu seperti dia berada di hujung-hujung pelepah tamar. Ya, tunggu sampai bila-bila aja, masa-masa je nak akan hancurkan dengan sebab bala, dengan sebab tidak memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi Allah bagi tahu penurunan azab itu ditahan kerana satu amalan, iaitu al-musywarah. Musywarah ini satu amalan, merupakan amalan Nabi, sunnah Nabi SAW, yang mana dengan amalan tersebut, dengan amalan sunnah Nabi tadi, maka dengan keberkatan musyarat, balak tadi diangkat. Di sini itu musyarat. Ini salah satunya doa. Dengan doa, balak yang diturun tu diangkat. Apa perkara yang sudah berlaku, untuknya itu doalah. Okey, kita dah berlaku, tak apalah, doalah, moga Allah bagi berkat. Kita selalu kata macam tu, dah buat dah ni, insya-Allah lah, doa moga Allah bagi berkat, manfaat. Maksud kedua ialah musibah dan bala, jika ia bersifat mu'allaq,
Jadi maka akan ditolaknya bala tersebut dan manusia akan selamat daripadanya. Jika bala itu bersifat mubram, maka pada zahirnya doa itu memberi manfaat. Akan sebaliknya, jika bala itu bersifat mubram, maka pada zahirnya doa juga memberi manfaat. Dia terangkat kerana Allah akan memberi seorang itu kekuatan untuk bersabar. Kerana Allah, jika dia bersifat mubram ni bukan mu'allaq. Satu, kalau bersifat mu'allaq, so doa tu dihindarkan. Tapi jika perkara yang nak diturunkan, bala yang nak diturunkan tadi bersifat mubram, maksudnya dia tetap juga datang, maka pada zahirnya doa juga memberi manfaat. Doa tadi memberi manfaat kerana Allah akan memberi seorang itu kekuatan untuk bersabar. Bukan hanya sekadar insan itu boleh menerima bala, bahkan dipermudahkan baginya dan diberi kekuatan untuk redha terhadap ketentuan itu. Kita tengok ramai dah musibah datang masa pandemik ni. So pandemik ni musibah datang, wabak datang, tapi ada dengan wabak ini orang tenang sebab dia melihat daripada Allah dan dia belah berusaha dan dia melihat daripada Allah, maka dia merupakan satu rahmat. Dan kebaikan. Loh, wabak kita perlu hadus hari. Jadi walaupun datang, dia tak tension, dia tak keluh kesah, dia tak panik, dia tak putus asa. Menyebabkan dengan wabak ni orang boleh bunuh diri, orang putus asa. Tapi dengan sebab berkat doa ni, Allah letak ketenangan, tenang. Dia redha dengan ketenangan tadi. Misalnya dengan sebab wabak ni, satu orang tu mati, maka mati syahid. Nabi kata mati dengan wabak yang menimpa, maka dia adalah mati syahid. So kita tengok sudut tu, Masya Allah. Tapi kita kena hindarkan diri daripada wabak. Tapi ingat itu, Allah bagi kesabaran. Bukan setakat orang yang menimpa, dia dah habis dah. Ni keluarga dia. Sebab itu untuk menguatkan keluarga-keluarga ni, spiritual akan diberikan. Nanti ada memalingkan doa atas nazar bala tu akan datang Ustaz, insya-Allah. Kita Nabi ada tempat Nabi memalingkan tangan untuk menolak bala, boleh. Ada juga sabit daripada doa. So dia akan datang lagi banyak lagi doa-doa ni. Dalam bab doa ni Khatib Tabrizi menyemukakan banyak sekali perkara. Dalam bab ni Khatib Tabrizi bawa banyak hadis dia. Dalam bab Kitabud Da'wat ni, kita masuk dalam Kitabud Da'wat ni. Okey, cara kita pergi lagi. So, ada tempat-tempat yang kita akan ceritakan satu persatu, insya-Allah. Jadi sebahagian insan tidak menyukai bahawa dirinya tidak diuji, kerana mereka tahu dengan ujian mereka akan beroleh kesabaran. Apabila dia diuji, dia menganggap itu satu kelazatan bagi dirinya, samalah seperti seorang yang sangat inginkan dunia. Dia merasa seronok dengan nikmat dunia pada perkara yang belum berlaku, maka doa itu juga ada manfaatnya. Doa itu akan menyebabkan bala itu terhenti daripada berlaku jika ia bersifat mu'allaq. Soalan rere, memalingkan tapak tangan. Okey, hadis seterusnya 22:36. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allah ma sa'ala aw kaffa anhu min as-su' mislahu ma lam yad'u bi ismin aw bi qati'ati rahimi. Rawahu Tirmizi. Hadis ni diulang balik, tetapi matan dia berbeza sedikit. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tiada seorang pun yang berdoa melainkan Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia minta atau menyelamatkan dirinya daripada keburukan seumpama yang dia minta selagi dia tidak berdoa meminta dosa dan juga memutuskan silaturahim. Dalam pasal pertama ada semafhum dengan hadis ini. Sebab tu saya tak buat penerangan, kita jalan. Meminta rahmat dan kasih sayang Allah. Apa yang kita perlu minta dalam doa? Apa yang perlu kita pohon dalam doa? Syahidi, boleh tak kita menambah doa-doa yang lain dalam doa kunut nazilah seperti doa untuk orang Palestin dan kehancuran orang Yahudi dan Nasara? Okey. Doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah kita boleh berdoa sebagaimana Nabi berdoa dalam kunut nazilah. So tak salah bagi orang yang memilih dalam itu. Ada di kalangan doa-doa dipanggil kunut nazilah lah. Dalam kunut nazilah satu kita dah belajar dah bab kunut dulu. So tengok balik pada bab kunut dulu, kita dah terangkan. Kita dah terangkan bab kunut pendek, kunut panjang kan. Kunut pendek dia kunut panjang dia kunut. Di situ saya dah jawab dah. So Muzakir Syukri keluarkan tempat kunut tu, di situ persoalan ni sudah dijawab. So kita jalanlah. Okey, jalan. Memintalah rahmat dan kasih sayang, mintalah rahmat dan kasih sayang Allah. Wa an Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu min fadlihi wa inna Allah yuhibbu an yus'ala wa afdalul ibadah intizarul faraji rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun gharibun. Asyahidi. So kita dah beritahu ada tempat, sebab tu saya dah beritahu dan saya telah tetapkan insya-Allah nanti kita tulis apa semua sekali. Dipanggil daripada buku-buku tu kan, kita panggil dia kata-kata yang boleh buat rujukan tu, kita panggil apa tu dalam buku tu ada. Contoh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahawa mohonlah daripada Allah akan kurnianya. Kita kena minta kekurniaannya limpah. Sallallahu min fadlih kekurniaannya. Sesungguhnya Allah sangat suka diminta. Allah ni satu zat yang suka dia diminta dengannya. Ibadat yang paling afdal ialah menunggu kelapangan daripada kesusahan. Afdalul ibadah intizarul faraji. Apa maksud intizarul faraj? Maksudnya ialah seorang yang berdoa berterusan dengan doanya tanpa menzahirkan perasaan putus asa dan tidak mengungkit-ungkit kepada sesiapa selain Allah. Dia berharap pada doanya bahawa dia dihindarkan daripada segala bala dan musibah, dan berdoa insya-Allah, dan dia berdoa dan insya-Allah Allah akan menerima doanya walaupun lewat. Dia masih terus berharap dan tidak meninggalkan doa. Itu maksudnya afdalul ibadah intizarul faraj. Intizarul tu tengok Muzakir tu dia jalan jilid 3 muka hadis ke berapa dalam fasal kedua, 13 hari bulan 1 2021. Baru je 13 hari bulan 1, 6 bulan lepas saja. Okey, jadi kita tengok ajib dalam bab ini kita perlu lihat dan kita tengok perkara tadi. Jadi sebab apa? Ialah bila kita berdoa, sebenarnya satu-satu perkara bila kita buat, kita rasa lambat. Kadang-kadang kita tengok satu sudut lah. Dia tak tengok kalau kita nak buat, kita doa, kita nak satu benda tu urgent, satu benda tu mesti cepat. Urgent lah, benda tu mesti bila cepat. Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut yang lain, okey, kalau kita doa, kita harap benda tu cepatlah diterima. Tapi kalau benda tu lambat diterima, kalau perkara itu lambat diterima, maka kita kena tengok dari sudut lain. Sebenarnya satu benda yang kita minta dan perkara itu lambat diterima, sebenarnya itulah afdal ibadat.
dari sudut intizarul farah, dari sudut intizarul farah. So, ajiblah agama ni, ajib. Allah Ta'ala dan Nabi SAW bagi tahu pada kita ceruk mana kita buat. Dan masalah ni, kita kenapa kita kena beritahu? Sebenarnya bila kita berdoa, kita naklah doa tu disegerakan. Kita naklah amalan yang kita buat tadi disegerakan, doa tu disegerakan. Jika kita tak boleh segera, maka kita perlu bersangka baik dengan Allah. Dan kita tak nak bersangka buruk dengan Allah. Jadi untuk bersangka baik dengan Allah, Nabi kata afdalul ibadah ialah intizarul falah. Ibadat yang afdal ialah menunggu ke lapangan. Jadi benda yang kita doa tak datang lagi, lewat datang benda tu. Sebenarnya itulah ibadat yang afdal yang dilakukan oleh kita. Ajib, sudut mana bagi orang Islam ni, sudut mana dia hadapi, sebenarnya ada jalan penyelesaian. Jazakumullah khairul ahsanul jaza. Nabi SAW telah hidangkan kepada kita hidangan-hidangan daripada hadis-hadisnya, yang mana hidangan tersebut ialah bermanfaat kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Jadi tengok maksudnya ialah seorang yang berdoa berterusan dengan doanya. Jadi kalau tak boleh, dia doa lagi tanpa menzahirkan rasa putus asa dan tak ungkit dengan sesiapa pun, tak beritahu kat orang lain dia doa tu. Dia berharap pada doanya bahawa dia dihindarkan segala bala dan musibah, dan dia berharap insya-Allah Allah akan menerima doaku walaupun lambat-lambat tu memang Allah nak terimalah. Dia masih berterusan berharap dan tidak meninggalkan doa. So kalau dia minta, dia tak tinggalkan, dia berterusan meminta doa. Dia berterusan meminta doa. Orang berdoa ni orang yang mana diberi taufik untuk berdoa, Allah sangat sayang pada dia. Sebab kalau dia kalau bagi, minta, dah beri. Tak minta dah, dia bagi, tak bagi lagi. Doa lagi, tak bagi lagi. Doa lagi, tak bagi lagi. Doa lagi. 16 tahun dah dia minta tu. Malaikat kata kesianlah dia ke Allah. Ya Allah, sianlah dia 16 tahun dah minta anak tu. Minta anak 16 tahun tu, tak bagi-bagi. Maka malaikat pun tolong kesian. Allah Ta'ala kata apa? Kalau aku bagi anak pada dia, dia tak berdoa dah dengan aku. Aku suka. Allah, bila Allah suka dengan apa yang kita buat, Allah kata aku suka dengan orang tu. Aku suka dengan orang tu. Dia memohon kepadaku berbelas-belas tahun. Dengan perbuatan tu aku suka. Oh ya Allah, dengan perbuatan kita dapat kesukaan Allah, keredaan Allah. Sahabat ialah satu golongan yang mana dia redha pada Allah dan Allah redha pada mereka. Allahu Akbar. Jadi dengan kasih sayang Allah kepada hamba, yang sebab apa hamba berterusan berdoa, dia boleh berdoa berterusan tanpa putus asa, dan seolah-olah mengisyaratkan bahawa dia bukan hanya memperoleh kekuatan untuk bersabar, bahkan Allah menambahkan kekuatan niatnya untuk tidak berputus asa dan bertambah yakin kepada zat Allah serta menyerah diri kepadanya. Ajib, ulama jelaskan ni satu persatu, titipan-titipan mutiara. Kata-kata dan kata-kata mutiara yang telah dinukilkan oleh ulama-ulama supaya kita berasangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan petunjuk dan hidayat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang berdoa dan orang-orang yang tidak puas-puas berdoa dan terus berdoa kepada Allah. Hadis-hadis akan dihidangkan nanti lagi, insya-Allah. Kita bertemu 2 hari lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya awal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.